أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تابعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Kita membincangkan tentang hukum hakam berhubung tentang taharah yang telah lalu, ya. Kita membincangkan tentang najis. Najis itu terbagi kepada 3 najis, bahagian najis. Pertama dinamakan najis mukhaffafah, ringan. Yang kedua dinamakan najis mutawassitah, pertengahan. Yang ketiga dinamakan najis mughalazah, najis yang berat. Dan sebagaimana telah lalu kita menceritakan tentang kaedah menyuci akan najis tersebut. Sebab itulah dalam kepahaman kitab Zainul Talib, iaitu berhubung tentang taharah, tentang bersuci. Sebab kita taharah kerana mengambil air wuduk, taharah kerana menghilangkan najis. Ya. Kita di kadang-kadang berlaku sesuatu perkara dalam membasuh najis ini pun boleh berlaku kesilapan kita. Sebagaimana najis yang kedua dimakan yang semalam itu menceritakan najis mukhaffafah, yang mudah. Cara menyucinya iaitu menyimbahkan air, kemudian cukup dengan dilap sahaja. Kerana najis itu najis yang ringan daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang usia di bawah 2 tahun dan dia menyusu susu ibu sahaja. Manakala kalau dia seorang perempuan, maka juga hadis ini dinamakan najis mutawassitah. Hanya dikehendaki yang boleh mukhaffafah itu seorang kanak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Dan dia tidak makan makanan yang lain kecuali susu ibu sahaja. Ya, kena faham ya, susu ibu sahaja. Cukuplah disimbah dan dilap dengan air. Itu. Yang jadi permasalahan sekarang najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini boleh juga menyebabkan kita boleh masuk ke dalam api neraka. Disebabkan kita tidak dapat melaksanakan dengan betul. Dan boleh juga kita mendapat siksa di dalam kubur. Kerana tidak menyuci dengan betul. Contoh, baik bagi lelaki dan perempuan, ya, yang akil baligh, yang sudah cukup usianya dan dia perlu faham. Contohnya seperti seorang lelaki yang telah membuang air kecil. Kalau buang air besar tu mudah sikit lah. Ya tak? Kalau buang air besar,
Dia boleh basuh guna sabun, itu tempat lain. Membuang air kecil ni, kalau peringkat usia kanak-kanak berbeza, dia buang air kecil. Tetap dia masih tidak ada gangguan apa-apa. Tapi bila peringkat usia, ya, inilah yang menyebabkan membuang air kecil tidak sempurna kadang-kadang, ataupun tidak lancar cara pembuangannya. Sebab itulah Islam menggariskan supaya kita disunatkan untuk berdaham. Listibrak namanya. Berdaham ataupun listibrak di dalam ilmu fiqh, listibrak, berdaham. Sebab apa? Bagi lelaki, apabila dia buang air kecil, kenalah listibrak, berdaham dan mengurut zakaria, supaya pasti air itu keluar semua. Berdaham berkali, sekurang-kurang 3 kali. Sebab dikhawatiri apabila kita sembahyang tidak, ya, walaupun kita dah wuduk, dah berdaham ke apa, kadang-kadang ya, tu sebab kena usaha. Bagaimana kadang-kadang waktu sembahyang itulah dia keluar. Bagi lelaki, selain daripada air kencing, ya, dinamakan, yang selalu dimakan, iaitu air wadi. Air mazi itu lain. Air wadi. Air wadi ini disebabkan kesihatan. Buat air, kalau dibuang air kecil, tidak puas, tidak lancar. Itu perlu berdaham. Faktor usia. Pertama, yang kalau soal apa? Faktor usia. Kena berdaham. Kalau perempuan kena urut, ya, hari-hari ini diurut supaya habis keluar dan berdaham. Ini memang dituntut. Sebab suatu ketika baginda Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat melalui perkuburan. Dia lalu perkuburan, lalu Rasulullah mendengar jeritan daripada orang di dalam kubur tersebut. Jeritan yang begitu kuat, ronta-ronta minta tolong. Dan bagi Rasulullah SAW mengambillah pelepah. Kalau pelepah tu besar, ini mengambil uras daripada daun kurma, dipacakkan di atas pusara. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang Tuhan buat? Maka Rasulullah menjelaskan, kerana orang yang dalam kubur itu meronta-ronta memohon supaya, ya, dikurangi sakitnya. Lalu baginda Rasulullah SAW ambillah daun kurma, dipacakkan di atas pusaranya. Bukan menghilangkan sakit seksa ya dalam kubur, tetapi mengurangi. Tidaklah berat sangat, dikurangi. Adalah pertolongan. Kerana daun-daun, semua pokok-pokok adalah berzikir pada Allah Ta'ala. Semua berzikir pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah mendatangkan baginda Rasulullah SAW itu sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah mengatakan, kami tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali tujuannya adalah pembawa rahmat kepada sekalian alam. Bukan calang-calang baginda Nabi Muhammad SAW itu diutuskan untuk umatnya. Kerana tidak, apa yang ada baginda Rasulullah SAW itu adalah rahmat. Rahmat maknanya kasih sayang. Kasih sayang.
Kerana kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala melalui kasih sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itu jangan kita jemu-jemu untuk kita mengirim Ummul Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan kita jemu-jemu ya, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah yang sangat beruntung bagi orang yang faham. Sebab itu manusia bukan berselawat itu hanya setakat berselawat sahaja biasa, juga boleh menggunakan perkataan marhaban, berzikir. Ini juga boleh mengingati baginda Rasulullah SAW. Berpandukan dalil nakli yang Allah nyatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini dia maka selawat Jibriliyah. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyarankan, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan adanya Allah, percaya adanya baginda Rasulullah SAW. Berselawatlah kamu kepada Muhammad dengan sebaik-baik selawat. Sebab ada hubungan kait. Walaupun kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita mendapat syafaat. Kita berselawat dan mengirim Ummul Fatihah tiap-tiap hari, mendapat syafaat, mendapat pertolongan baginda. Suatu masa kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW kerana hasil selawat kita dengan tulus ikhlas. Tak kisahlah. Sebab itulah di masjid-masjid dalam masa PKP, PKPB, PKPP disarankan kita munajat kepada Allah SWT, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi, menjadi satu natijah, tanda kita sayangkan baginda Rasulullah SAW kerana baginda pembawa rahmat. Buktinya itu tadi. Dengan baginda Rasulullah SAW mengambil daun kurma, dipancakkan di atas pusara, maka terhentilah terais atau pekikan daripada orang di dalam kubur tersebut. Maka sahabat bertanya, kenapakah dia disiksa ya Rasulullah? Orang ini rajin beramal, rajin beribadah. Tapi kenapa? Kerana dia tidak menjaga taharah. Ya, kerana dia tidak menjaga taharah dia. Ketika lepas membuang air kecil, dia tak berdeham, tidak ada listibrak, maka ada baki-baki air kencing itu di dalam zakarnya. Apabila dia sembahyang, terkeluarlah air kencing tersebut. Ya, itulah, itu punya sikit walaupun titik pun. Itulah sebabnya kita dikehendaki supaya literak. Tibrak itu berdeham maksudnya. Ini yang kita perlu faham. Dalam kita menjayakan amal ibadah kita, kita kena jaga taharah kita. Pastikan taharah kita. Kadang-kadang minta maaf, orang ambil uduk tu kata cuai ya. Ramai kadang kita ambil uduk cuai. Sebab itu di masjid, tiap-tiap ada paip, diadakan tempat duduk. Ya. Banyak perkara-perkara. Sudahlah kita ambil uduk itu diganggu oleh syaitan. Al-Imam Ghazali mengatakan, siapakah syaitan yang mengganggu kita waktu uduk? Ialah nama syaitan itu Walhan. Ya. Walhan nama syaitan itu mengganggu kita waktu itu. Ya, kita dicuai. Kita ambil basuh muka cuai, basuh ke lengan dua tangan cuai, menyapu kepala cuai.
basuh kaki pun cuai. Banyak. Kadang dia basuh kaki, main hulur kaki. Kadang-kadang kita terpijak benda-benda yang kita tak tahu. Plastik ke, apa ke, pelekat ke. Maka bila kita nak basuh kaki, kita pegang kaki kita, kita basuh betul-betul. Pastikan. Sebab ini taharah. Syarat paling syah sembahyang kita. Apa simpulan itu yang kata Rasulullah SAW, tidak listibrak lepas buang air kecil. Maka tertitiklah air daripada najis air kecil tadi waktu dia solat. Inilah sebabnya dia dapat hukuman semasa di dalam perkuburan lagi, kerana dia tidak listibrak. Hari ini ramai orang masuk ke bilik air, bukan buang air kecil, bukan listibrak, isap rokok. Ini lagi bahaya. Ini lagi bahaya. Isap rokok pula. Dah lah, rokok tu asap dia daripada jin. Dialah kena jaga. Baik. Apakah dia najis mutawasitah? Najis mutawasitah itu najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan lain daripada najis mughalazah. Pertama, tiap-tiap badan, tiap-tiap benda cair yang memabukkan seperti arak. Itu perkara-perkara yang tak boleh. Itulah kena tumpahan arak pun najis mutawasitah. Keduanya bangkai, selain daripada bangkai ikan, belalang, mayat manusia. Adapun hukum bahagian anggota yang bercerai daripada barang yang hidup adalah sama seperti bangkai. Tetapi pada itu, bulu haiwan yang halal, maka halal dimakan, hukumnya adalah suci. Apa dia? Bulu binatang. Bulu ayam, suci. Kita sentuh tak apa. Bulu lembu, bulu kambing. Selain daripada itu, bulu ayam, bulu kambing, bulu yang daging boleh dimakan, adalah suci. Kalau kita tersentuh, boleh. Bulu kambing ni kita jadikan kompang. Apa ni? Tak apa. Kulit kambing kita jadikan makanan. Masak boleh. Tetapi bulu ataupun kulit binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, seperti kulit harimau. Kulit apa? Mahal harganya. Kulit buaya. Kulit ular. Ini ialah bangkai-bangkai yang tidak boleh dimakan dagingnya. Tetapi kulitnya boleh diguna pakai dengan syarat disamak dahulu. Tu. Kalau dia dagingnya halal dimakan, dia tak perlu disamak. Tapi kalau dia dagingnya tidak halal dimakan, maka wajib bagi dia disamak ganti untuk membersihkan kulit-kulit tersebut. Dia kena faham. Baik. Yang kedua, darah. Darah juga dengan najis mutawasitah, iaitu darah yang sifatnya mengalir walaupun ia telah beku. Kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa tu boleh dimakan. Dan juga darah yang tertinggal dalam daging sembelihan. Darah apa? Darah ayam sembelihan, dan lembu sembelihan. Jadi ini darah-darah ini dinamakan najis mutawasitah. Kita cukup basuh je. Kalau lembu yang sudah kita sembelih, kita kena darah dia, maka darahnya juga perlu kita basuh supaya bersih. Ni ikan, semuanya itu adalah sembelihan-sembelihan yang suci, yang dimaafkan dan halal dagingnya dimakan. Yang keempatnya, tanah.
iaitu makanan yang keluar daripada perut. Ma'iddah ada. Yang tu seperti perut besar kita. Tahi, meliputi tahi binatang, tahi ikan, tahi binatang-binatang, tahi kucing misalnya. Itu juga dinamakan najis mutawasitah. Kencing, ya, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya juga, ya, itu dah dimakan najis mutawasitah. Tetapi kalau susu manusia yang dagingnya atau susu lembu, kambing, itu tidaklah dinamakan najis. Itu binatang yang boleh dimakan. Baik. Kemudian yang kelimanya, keentapannya, mazi, iaitu air putih atau kuning. Air putih atau kuning yang ghalibnya keluar daripada kemaluan tatkala bersyahwat. Itu dinamakan air mazi. Maka itu juga dinamakan najis mutawasitah. Ya. Wadi, air wadi ni air yang orang letih kerja. Tu. Kental sikit. Dia air mazi lain, air wadi lain. Al-wadi ni mungkin seseorang itu kerana usia, faktor usia, ataupun seseorang itu yang yang kerja berat. Orang kerja berat ni selalu keluar air madi. Air wadi ni ialah satu, dinamakan air kencing kerana sebab sakit. Ni. Yang keluar ghalibnya dari kemaluan tatkala membawa seseorang itu akan perkara-perkara yang berat. Itu dinamakan air wadi. Beza dengan air mazi. Baik. Keduanya juga najis. Dia najis mutawasitah. Berapa bahagian najis mutawasitah? Najis mutawasitah iaitu najis dinamakan ainiyah. Ya. Ada dua. Pertama dinamakan najis ainiyah, iaitu najis yang kelihatan oleh mata. Kedua dinamakan najis hikmiyah, iaitu najis yang tidak kelihatan oleh mata, seperti kencing yang sudah kering, yang salah satu sifatnya tidak ada lagi nampak, tapi baunya ada. Kadang-kadang dia melekat, memang keringlah tak ada, tapi dia, bila kita cium ada baunya. Bagaimana cara menyuci ya? Caranya ialah memadai dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tu. Tu kita basuhlah tempat kena najis. Itu najis. Itu namakan najis ainiyah. Dia berbeza. Hakimiyah. Ni. Jadi bagaimana yang menyuci daripada ainiyah tadi? Ialah kemudian dibasuh tempat yang kena najis itu, ya, dengan air hingga hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Itu nama ainiyah. Mana ainiyah itu yang nampak, kita tengok. Kita terkencing, ada nampak. Ada. Kalau berak, ada nampak. Ya, bentuk tai je. Tu. Kena. Tu. Beza hakimiyah. Hikmiyah. Hikmiyah ni tak nampak. Itu seperti baunya je ada. Itu dia lahirkan air. Bagaimana hukumnya jika baunya atau rasanya payah dihilangkan? Jika bau atau rasanya payah dihilangkan sesudah digosok berkali-kali, beberapa kali, maka hukumnya adalah dimaafkan. Dimaafkan. Kira suci lah. Dimaafkan. Bau dia pakai minyak wangi pun tak mau hilang. Tu Allah alam. Bagaimana hukumnya jika bau dan rasanya payah dihilangkan? Hukumnya tidak dimaafkan. Kalau rasanya, hukumnya tidak dimaafkan. Jadi kalau dia tak hilang juga baunya tu. Ya, tadi kalau itu dah perbezaan, ya, ainiyah dengan hikmiyah. Ataupun hakimiyah. Setakat mana yang dimaksudkan dengan perkataan dibasuh dengan air itu? Maksudnya air hendaklah disirimkan
hingga mengalir. Jika sekiranya air itu tidak mengalir, maka perbuatan itu belum sempurna. Bagaimana cara menyucikan lantai dan tikar atau seumpamanya? Dibasuh lantai dengan mengalirkan air di atasnya dan sapu dengan iaitu perja yang suci, air yang suci, percikan yang suci, atau seumpamanya mengenai dengan tikar tersebut. Hendaklah tikar itu terangkat, nanti digantunglah tikar itu diangkat daripada bumi, seperti disidaikan kemudian dibasuh. Itu tikar kalau kena air kencing. Banyak lagi perkara-perkara. Ya, jadi setakat itu perkongsian kita pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung yang akan datang, berhubung tentang hukum bersuci. Yang baik semuanya pada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Inilah perkongsian dalam kitab Zainul Talib, susunan iaitu daripada pengambilan dari kitab Mu'tal Abadin dan kitab iaitu Fathul Qorib. Aku liqouli hadza astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.